Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan bersama bahawasanya selain daripada solat-solat fardu, kita juga digalakkan mendirikan solat-solat sunat. Dan apabila kita mengatakan tentang solat-solat sunat, ada dua jenis solat sunat. Satu solat sunat yang umum dan satu lagi solat sunat yang mengiringi solat fardu. Solat-solat sunat yang mengiringi solat-solat fardu juga disebutkan sebagai solat-solat sunat rawatib. Dan apabila kita mengatakan tentang solat-solat sunat yang mengiringi solat-solat fardu, dia itu ada solat-solat sunat qabliyatan dan ba'diyatan. Yang dimaksudkan dengan solat sunat qabliyatan, dia itu adalah solat-solat sunat sebelum solat fardu. Dan solat-solat ba'diyatan adalah solat-solat sunat selepas solat fardu. Baik, insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan kita daripada situ. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan ada contohnya solat-solat sunat sebelum solat fardu, sebagai contoh solat-solat sunat solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh. Ianya sangat-sangat digalakkan, telah kita kupaskan. Kemudian minggu yang lalu juga telah kita kupaskan bersama, yakni solat-solat sunat zuhur. Apabila kita katakan solat-solat sunat zuhur, dia itu adalah solat-solat sunat sebelum solat fardu zuhur atau solat-solat sunat selepas solat fardu zuhur. Solat-solat sunat sebelum zuhur itu ada riwayat menjelaskan untuk kita mendirikan solat sunat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Ada pula riwayat yang menjelaskan solat-solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Jadi keduanya boleh kita mengamalkannya. Kalau sekiranya kita ada waktu, afdalnya kita melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat selepas zuhur. Apabila kalau kita katakan tentang 4 rakaat sebelum zuhur, kalau kita nak tunaikan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, sebaiknya juga kita buat 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang boleh kita renungkan bersama. InsyaAllah pada pertemuan yang lalu telah selepas kita bincangkan perkara tersebut, bagaimanakah pula sekiranya ada sebahagian jemaah yang tidak boleh mendirikan solat-solat sunat itu pada waktunya. Katakan sekiranya contohlah ya, apabila dia nak tunaikan solat fardu zuhur, waktu zuhur nak dekat habis, katakan, maka dalam perkara ini persoalannya, boleh tak dia mengqadha solat-solat sunat itu? Pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan diperbolehkan mengqadha solat qabliyah subuh. Kerana kita mengetahui solat qabliyah subuh itu begitu besar ganjarannya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka minggu yang lalu telah kita kupaskan, sekiranya seseorang itu masuk ke dalam masjid, solat fardu subuh telah diqamatkan, maka dia tinggalkan solat sunat, terus laksanakan solat fardu subuh. Memandangkan dia tidak sempat mendirikan solat sunat subuh, maka nescaya selepas solat fardu subuh itu dia boleh mengqadhakan solat sunat qabliyatan tadi yang dia tidak laksanakan. Perkara itu telah kita kupaskan bersama pada pertemuan kita yang lalu.
Persoalannya, adakah masalah ini hanya untuk solat subuh ataupun boleh juga kita mengqadakkan solat sunat qabliyah zuhur? Katakan, di sinilah perbincangan seterusnya. Dan kalau kita nak tunaikan solat sunat qabliyah zuhur itu, bila kita nak laksanakan? Di muka surat 447 daripada kitab Fiqh Sunnah, maka kita kupaskan bersama. Penulis mengatakan, tajuknya adalah mengqada solat sunat sebelum atau sesudah zuhur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla zuhri sallahunna ba'daha. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak sempat mendirikan solat 4 rakaat sebelum zuhur, maka nescaya baginda akan melakukannya selepas zuhur. Jadi di sini hadis bahawasanya Nabi SAW kadang-kala kalau tak sempat mendirikan solat sunat yang 4 rakaat sebelum zuhur itu, baginda akan mendirikan selepas zuhur. Ibnu Majah juga meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana Rasulullah SAW idza fatathur arba'u qabla zuhri sallahunna ba'da raqataini ba'da zuhur. Apabila baginda SAW ketinggalan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, baginda mengerjakannya sesudah mengerjakan solat sunat 2 rakaat selepas zuhur. Jadi di sini riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawasanya baginda Nabi SAW juga kadang-kala mengqadakkan solat sunat sebelum zuhur yang tertinggal dan didirikannya selepas zuhur. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini seperti mana yang saya sebutkan pada pertemuan kita yang lalu adalah untuk mereka-mereka yang di mana mereka-mereka itu memang beristiqamah mendirikan solat sunat rawatib. Hari-hari mereka mendirikan solat sunat rawatib. Di mana sekiranya tidak dapat mendirikannya pada sesuatu waktu, maka bagi mereka merasa rugi sekali, mereka rasa sayang sekali kerana ketinggalan solat sunat 2 rakaat, ketinggalan solat sunat rawatib itu. Ini contoh para jemaah bagaimana sikap orang-orang yang beriman yang senantiasa menjaga solat-solat mereka. Tertinggal solat sunat saja mereka rasa begitu rugi sekali. Jadi mereka tetap mengqadakkan solat sunat. Persoalan, adakah diperbolehkan mengqadak solat sunat rawatib itu? Jawapannya diperbolehkan, dan Nabi SAW juga pernah melaksanakan sedemikian. Huraian ini adalah yang berkenaan dengan qada solat sunat rawatib qabliyah, yakni sebelum solat fardu. Adapun mengqada solat rawatib ba'diyah itu selepas solat fardu, keterangannya seperti mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ummu Salamah. Baik, jadi apabila kita mengatakan tentang mengqada solat sunat rawatib qabliyah, kerana baginda Nabi SAW telah pun mendirikan solat fardu, maka solat sebelumnya tadi terpaksa dilaksanakan selepas solat fardu. Persoalannya adalah bagaimana solat ba'diyah. Ba'diyah tu selepas solat fardu. Selepas solat fardu, maka Nabi SAW juga, adakah Nabi pernah melaksanakan atau mengqada solat ba'diyahnya? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah, katanya, shalla Rasulullah SAW zuhra wa qad utiya bimalin. Maksudnya Nabi SAW dalam sebuah hadis diceritakan Rasulullah SAW pernah mengerjakan solat zuhur, kemudian baginda dihadapkan dengan harta ghanimah, dengan harta untuk diagihkan. Baginda pun duduk sambil untuk mengagih-agihkan harta itu sehinggalah muadzin mengumandangkan azan untuk solat asar. Baginda kemudian mengerjakan solat asar. Selepas solat asar, baginda kembali datang ke rumahku kerana hari itu merupakan giliranku. Rasulullah SAW terus mengerjakan solat 2 rakaat dengan singkat. Aku pun bertanya, solat apakah 2 rakaat tadi wahai Rasulullah? Adakah kamu memang diperintah untuk berbuat demikian? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Ini hanya sebagai ganti 2 rakaat yang biasa aku kerjakan sesudah zuhur. Tadi aku sedang sibuk mengagihkan harta sehingga tiba waktu asar. Maka aku pun tidak ingin meninggalkan 2 rakaat tadi hingga aku mengqadaknya sekarang ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab As-Sahwi. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW pada suatu ketika selepas solat zuhur, baginda mengagih-agihkan harta kepada mereka-mereka yang berhak, kerana Nabi tidak mahu melengah-lengahkan dalam pengagihan tersebut.
Apabila Nabi SAW mengagihkan harta tadi, maka sampailah masuk waktu asar. Habis waktu zuhur, sampai masuk waktu asar. Sampai habis saja dilaungkan azan asar, Nabi SAW masuk ke dalam rumah dan Nabi SAW tunaikan solat 2 rakaat. Aisyah bertanya, solat apa 2 rakaat itu? Maka Nabi SAW menceritakan, mengkhabarkan 2 rakaat ini adalah 2 rakaat yang Nabi SAW tadi tertinggal kerana mengagihkan harta kepada mereka-mereka yang berhak menerima harta tersebut. Di sini menunjukkan dalil bahawasanya bukan hanya 2 rakaat sebelum subuh boleh diqadakan, bukan hanya 2 rakaat sebelum zuhur boleh diqadakan, bahkan solat ba'diyah zuhur juga boleh diqadakan apabila memerlukan. Apabila kita tertinggal. Di sini pada jemaah kita sedang bincangkan tentang solat-solat rawatib yang tertinggal, yang baru kita tertinggal sebelum ini tadi, maka boleh kita qadakan. Ustaz, bagaimana dengan solat fardu? Solat fardu, dalam bab fardu telah kita kupaskan, dan tentang solat fardu yang dulu-dulu kita tertinggal telah kita bincangkan, tapi nanti boleh saya kupaskan sekali lagi. Namun perbincangan kita adalah solat-solat sunat. Maka solat-solat sunat boleh juga diqadakan, alhamdulillah, terutama sekali bagi mereka-mereka yang seringkali mengamalkan solat-solat rawatib tadi. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu kita telah kupaskan bahawasanya solat rawatib yang sangat digalakkan satu hari adalah sama ada 12 rakaat atau 10 rakaat. Apabila kita katakan 10 rakaat, apa dia? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 6, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 10. Kalau kita katakan 12, berarti 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 6, 2 rakaat selepas zuhur, jadi 8, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 12. Jadi kita sedang bincangkan tentang solat-solat sunat rawatib yang sangat-sangat digalakkan. Selain daripada 12 atau 10 rakaat ini, ada solat-solat yang lain, tetapi penekanannya tidak sama seperti penekanan yang 12 atau 10 rakaat ini. Baik, kita bincangkan. Selepas solat sunat sebelum subuh, sebelum solat sunat fajar 2 rakaat, solat sunat sebelum zuhur, solat sunat selepas zuhur, maka solat sunat seterusnya adalah solat sunat maghrib, yakni solat sunat selepas maghrib. Penulis meneruskan perbincangan daripada muka surat 448 kitab Fiqh Sunnah kita ini. Solat sunat maghrib. Disunatkan mengerjakan solat sunat maghrib sebanyak 2 rakaat selepas solat fardu maghrib, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar sebelum ini, bahawasanya Nabi SAW juga tidak pernah meninggalkan kedua rakaat sebelum kedua solat sunat ini. Jadi menunjukkan apabila kita mengatakan tentang solat sunat maghrib, iaitu adalah solat sunat ba'diyah maghrib. Ustaz, bagaimana tentang solat sunat sebelum maghrib? Solat sunat sebelum maghrib kita kupaskan nanti selepas ini. Ini kita nak bincangkan yang 10 rakaat atau 12 rakaat yang sangat-sangat kita digalakkan. Barang siapa mendirikan solat sunat 12 rakaat pada setiap hari, nescaya akan dibangunkan baginya sebuah rumah di dalam syurga. Itu yang kita nak kupaskan. Apa dia solat sunat 12 rakaat? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat. Ini dia, selepas maghrib perbincangan kita. Jadi dalam masalah mendirikan solat sunat selepas maghrib ini, apakah surah yang dibaca ketika solat sunat maghrib? Baik. Dalam solat sunat maghrib disunatkan membaca surah Al-Kafirun sesudah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Dari Ibnu Mas'ud katanya, "Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'ataini ba'dal maghribi wa fi raka'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Aku tidak dapat hitung betapa banyak kali, betapa kerapnya aku mendengar Rasulullah SAW membaca pada kedua-dua solat sunat sesudah maghrib dan kedua-dua solat sunat selepas atau sebelum fajar, sebelum subuh tadi, di mana baginda membaca surah Al-Kafirun dan surah Qul Huwallahu Ahad. Jadi di sini menunjukkan kita sangat-sangat digalakkan sebelum subuh,
Kalau kita tunaikan solat sunat, kita baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Begitu juga selepas maghrib, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Persoalan, Ustaz, boleh tak saya baca surah yang lain? Saya nak baca inna a'tainakal kautsar. Jawapannya diperbolehkan. Cuma Nabi lebih kerap membaca kedua surah ini ketika solat sunat sebelum subuh dan solat sunat selepas maghrib. Ustaz, selepas suratul Fatihah, saya tak baca surah langsung. Saya hanya baca rakaat pertama surah Fatihah, lepas tu rukuk. Rakaat kedua suratul Fatihah, lepas tu rukuk. Boleh ke tidak? Jawapannya diperbolehkan. Sah solat kita kerana membaca surah selepas Fatihah itu hukumnya sunat, bukan fardu. Ini contoh pada jemaah. Tetapi sunnahnya kalau dapat, sebaiknya kita ikut sunnah Nabi SAW dalam perkara ini. Baik. Perbincangan seterusnya. Demikian juga disunatkan supaya solat sunat ini dikerjakan di rumah. Dalilnya adalah hadis Mahmud bin Lubaid katanya, Ata Rasulullah SAW Bani Abdil Ashhal fasalla bihimul maghrib falamma salama qala irka'u hataini rak'ataini fi buyutikum. Rasulullah SAW pernah mendatangi Bani Abdul Ashhal. Di sana baginda mengerjakan solat maghrib bersama mereka. Sebaik salam, baginda bersabda, tunaikanlah solat sunat 2 rakaat ini di rumah kalian. Di sini dapat kita lihat solat sunat secara umum sebelum ini telah kita kupaskan, afdalnya dilaksanakan di rumah. Katakan, okey, terutama sekali kalau mereka-mereka yang tinggal di kampung di mana mereka mendirikan solat fardu berjemaah di masjid. Selepas solat fardu berjemaah di masjid, mereka pulang ke rumah. Baik, dalam hal itu sebaiknya, afdalnya laksanakan solat fardu di masjid. Betul? Selepas salam, selepas zikir, jangan kita tunaikan solat sunat di masjid. Afdalnya kita balik rumah dan solat sunat di rumah. Sebelum ini telah kita kupaskan pada pertemuan yang lalu bahawasanya ada hadis-hadis yang sangat menggalakkan kita berbuat demikian dan juga melarang menjadikan rumah kita bagaikan kubur. Kubur tu setakat untuk kita tidur. Sebaiknya kita hiasi rumah kita tadi dengan cahaya, dengan dihiasi dengan ibadah juga. Jadi dengan arti kata yang lain, kalau seseorang itu kerap kali mendirikan solat fardu di masjid, dan itu memang sangat-sangat digalakkan, namun jangan lupa bahagian untuk di rumah. Itu demikian para jemaah. Itu yang maksudnya di sini. Akan tetapi, kalau untuk kita, kadang-kala sebahagian jemaah itu memang tunaikan solat fardu maghrib di masjid, kemudian nak iktikaf di masjid, nak tunggukan isyak, memandangkan selepas maghrib di iktikaf tunggu isyak, maka diperbolehkanlah dan memang berada di masjid, nak isikan penuh dengan pengibadatan, maka selepas solat fardu maghrib boleh tunaikan solat sunat maghrib di masjid. Tetapi kalau dia terus pulang ke rumah, katakan atas sebab-sebab tertentu, maka afdalnya tunaikan solat sunat ini di rumah. Begitu juga solat isyak nanti akan kita bincangkan. Malah beberapa keterangan hadis sebelum ini telah menegaskan bahawasanya baginda selalunya mengerjakan solat sunat sesudah maghrib itu di rumahnya. Itu kalau sekiranya kita balik ke rumah seperti mana telah kita kupaskan bersama. Alhamdulillah. Itulah secara ringkas solat sunat maghrib. Kita recap balik. Solat rawatib satu hari berapa rakaat? 12 rakaat atau 10 rakaat. Apakah dia ada 12 atau 10 tadi? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, atau 2 rakaat sebelum zuhur diperbolehkan. Kemudian 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Ini terakhir. Jadi sebelum ini telah kita kupaskan yang solat-solat sunat sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum maghrib, selepas maghrib. Dan kini perkara seterusnya, solat sunat isyak. Apabila kita katakan tentang solat sunat isyak, dia itu adalah solat sunat selepas solat fardu isyak. Sudah dijelaskan sebelum ini beberapa hadis yang menerangkan sunatnya solat 2 rakaat sesudah isyak. Maka dari itu kami tidak perlu lagi menjelaskan di sini dan pembaca budiman hendaklah merujuk semula beberapa keterangan hadis tersebut. Ini dia para jemaah, solat sunat 12 rakaat. Jadi penulis kata dah tak perlu nak rewind lagi, dah tak perlu kita nak
nak bawakan hadis-hadis kerana telah kita bincangkan hadis-hadis tersebut. Apa hadis-hadisnya? Secara ringkas telah kita kupaskan bersama. Di sana ada 12 rakaat solat sunat rawatib tadi. Jadi dapat kita lihat kalau kita kumpulkan bersama semula di muka surat 442. Kalau kita lihat di muka surat 442 itu disebutkan hafiz tu, Ibnu Umar menjelaskan hafiz tu minan Nabi SAW asyara rakaatin. Disebutkan bahawasanya Nabi SAW mendirikan 10 rakaat solat rawatib. Raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat selepas zuhur. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib fi baitihi, di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya' fi baitihi, dan 2 rakaat selepas isya' di rumah baginda. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Telah kita kupaskan bersama, itulah disebutkan solat-solat rawatib muakkad. Muakkad adalah sangat-sangat digalakkan. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau sekiranya di antara kita memang berkelapangan, kalau sekiranya di antara kita memang ada masa lapang selain daripada solat fardu, saya sangat-sangat menggalakkan laksanakan juga solat-solat sunat. Solat-solat sunat berarti antara lain solat-solat yang mengiringi solat fardu. Jadi kerana apa? Di hari akhirat kelak apabila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan para malaikat untuk menghisap amalan-amalan kita, solat kita dihisap. Kadang-kala kita mendirikan solat penuh dengan kelemahan dan kekurangan, nescaya solat-solat sunat ini akan menampal kekurangan-kekurangan solat-solat kita yang kita lakukan. Jadi apabila solat fardu kita ada kekurangan khusyuknya, solat fardu kita kadang-kala lalai, kadang-kala tidak tunaikan pada waktunya, maka para malaikat akan melihat pula amalan solat-solat sunat kita. Solat-solat sunat kita akan menampal kekurangan yang ada dalam solat fardu kita. Dan solat sunat rawatib yang muakkad, maksud muakkad yang sangat digalakkan, telah kita bincangkan tadi, sebanyak 10 atau 12 rakaat setiap hari. Selain daripada solat-solat sunat rawatib yang muakkad, ada juga solat-solat rawatib ghairu muakkad. Ghairu muakkad yang tidak muakkad. Tidak muakkad berarti yang digalakkan, tapi galakan yang digalakkan itu tidak di-emphasize. Jadi berarti sekali-sekala kalau kita buat alhamdulillah, kalau kita tinggalkan juga tak mengapa. Solat sunat secara umum tak mengapa untuk kita tinggalkan, tetapi sebaiknya dapat kita cuba beristiqamah, konsisten. Untuk kita bincangkan apa maksud solat sunat ghairu muakkad, yang bukan muakkad itu. Baik, apa yang telah kami huraikan sebelum ini yang 10 atau 12 rakaat itu adalah berkaitan dengan solat-solat sunat rawatib muakkad yang sangat digalakkan, di mana seseorang itu dituntut untuk senantiasa mengerjakan, istiqamah, konsisten. Selain solat sunat rawatib muakkad ini, ada juga solat sunat rawatib bukan muakkad. Ada juga solat-solat sunat rawatib yang bukan muakkad, yang penekanan emphasisnya kurang. Ianya digalakkan untuk dikerjakan, namun tidaklah bersifat sebagai satu tuntutan yang mesti dilaksanakan secara konsisten hari-hari atau sebagainya. Berikut adalah huraian. Apakah pula solat-solat sunat yang ghairu muakkad? Di sini akan kita bincangkan. Sebagai contoh, ada yang tanya tadi, Ustaz, solat sunat sebelum asar ada tak? Ustaz, solat sunat sebelum maghrib ada tak? Solat sunat sebelum isyak ada tak? Kan 12 rakaat yang kita katakan, tetapi tak disebut pula solat sunat sebelum maghrib, sebelum isyak. Ini kategorinya adalah ghairu muakkad. Solat sunat ghairu muakkad, apakah dia? 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Tadi yang kita katakan tentang 10 rakaat, 12 rakaat, tak disebutkan tentang solat sunat sebelum asar. Ini dia kita bincangkan sekarang. Ada tak solat sunat qabliyatan, qabliyah asar? Ada. Memang kita diperbolehkan untuk melaksanakan sekali-sekala. Kita baca di sini, di muka surat 450.
Ada banyak hadis yang mengupas persoalan ini. Namun begitu, kedudukan hadis ini masih dipertikaikan kesahihannya oleh sebagian ulama, memandangkan dia itu diriwayatkan menerusi banyaknya jalur riwayat, maka dia boleh dijadikan sebagai landasan dalam mengamalkannya antara satu dengan yang lain, saling menguatkannya. Antaranya adalah hadis Ibnu Umar, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu mura'an shalla qabla al-asri arba'an. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala mencucur rahmat ke atas seseorang yang mendirikan solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Jadi Rasulullah mendoakan semoga Allah Taala mencucur rahmat, merahmati mereka-mereka mendirikan solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Antaranya yang lain juga hadis Ali bahawasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asri arba'an. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan solat sebelum asar 4 rakaat. Baina kulli rak'ataini bitaslim ala malaikati al-muqarrabin wan nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minina muslimin. Dan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat 4 rakaat sebelum asar dan dibuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada juga hadis-hadis dalam perkara ini. Cuma seperti mana dikatakan tadi, mengenai darajat hadis itu ada yang mempertikaikannya, tetapi ada juga jalur-jalur yang lain, riwayat-riwayat yang lain yang saling kuat menguatkan. Atas dasar demikian, ulama mengatakan ini bukan dari segi solat-solat yang muakkad, yang sangat-sangat ditekankan. Adapun mengerjakan solat sunat sebanyak 2 rakaat saja sebelum asar, maka dalilnya adalah berdasarkan pada keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan baina kullil adzaini salatun. Di antara dua solat, di antara 2 azan akan ada solat. Maksud 2 azan itu, satu azan masuknya waktu, satu lagi qamat. Jadi di antara 2 azan itu ada solat, maksudnya solat sunat. Jadi atas dasar demikian boleh kita laksanakan solat 2 rakaat. Cuma kalau dari segi hadis, kalau kita nak melaksanakan solat sunat qabliyah asar, sebaiknya kalau dapat kita laksanakan 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini contoh. Jadi kalau berdasarkan hadis di mana telah disebutkan Nabi mendoakan Allah Taala merahmati, mencucuri rahmat ke atas mereka-mereka mendirikan solat sunat sebelum asar 4 rakaat. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Ini adalah solat sunat sebelum asar. Bagaimana dengan solat sunat selepas asar? Selepas asar tak ada solat sunat. Jadi tak ada perbincangan di situ. Nanti kita akan bincangkan waktu-waktu yang dilarang mendirikan solat sunat tanpa sebab, antara lain adalah selepas asar sampailah terbenamnya matahari. Baik, kita sedang bincangkan tentang solat-solat ghairu muakkad, yang tidak muakkad. Pertama, solat sunat sebelum asar. Kemudian solat sunat sebelum maghrib. Kerana tadi yang kita sebutkan tadi adalah solat sunat selepas maghrib. Solat-solat selepas maghrib, selepas isyak memang digalakkan. Tetapi sebelum maghrib ada ke tidak? Jawapannya ada. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, thumma qala fi thalitha biman sya'." Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, tunaikanlah solat sebelum maghrib. Tunaikanlah solat sebelum maghrib. Pada kali ketiga disebutkan, pada kali kedua tu disebutkan liman sya', barang siapa, bagi mereka-mereka yang inginkan, bagi mereka yang mahu. Jadi di sana atas dasar demikian, pada kali ketiga Nabi mengatakan bagi mereka yang menginginkannya liman sya'. Jadi atas dasar demikian, sebagian ulama mengatakan atas itu solat-solat ini tidak disebutkan sebagai solat sunat muakkad. Jadi kalau barang siapa yang ingin tunaikan solat sunat sebelum maghrib, silakan. Barang siapa yang tidak mau tunaikan, silakan. Sebaiknya kadang-kala kita buat dan kadang-kala kita tidak buat, tidak mengapa di sini. Solat sunat sebelum maghrib. Kita lihat para jemaah.
pada keadaan. Katakan contoh, pada bulan Ramadan selepas kita berbuka puasa, kita pun nak menantikan, kita dah berwuduk, kita berada di tempat musalla, menantikan jemaah-jemaah yang lain, jemaah-jemaah semua belum datang ni. Ada yang sedang berwuduk. Sambil menantikan teman-teman yang lain, boleh kita tunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Katakan. Tetapi katakan dalam konteks yang berbeza, katakan selepas azan, katakan pada bulan Ramadan kita berbuka dengan minuman air, dah batalkan puasa, alhamdulillah semua nak tunaikan solat maghrib dulu. Jadi semua nak solat maghrib, lepas tu baru boleh berbuka, makan juadah yang berat. Jadi atas dasar demikian kita nak ringkaskan, tak perlulah kita tunaikan solat sunat qabliyah maghrib. Ini contoh. Ataupun kita berada di masjid, selepas maghrib akan ada kuliah. Memandangkan lepas maghrib ada kuliah maghrib, seperti mana dulu sebelum waktu Covid ini di masjid-masjid di Singapura, seringkali ada kuliah maghrib, maka boleh kita tinggalkan solat sunat rawatib, yakni solat sunat qabliyah maghrib, kerana utamakan majlis ilmu nanti. Ini contoh pada jemaah. Jadi kita lihat kepada keadaan. Kita sambung perbincangan muka surat 451. Baginda juga bersabda demikian kerana dikhawatiri solat sebelum maghrib dianggap menjadi sunat muakkad oleh umat Islam. Dalam riwayat Ibnu Hibban bahawasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rak'atain. Yang ini Nabi pernah tunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Imam Muslim pula meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya kunna nusalli rak'ataini qabla al-ghurubi syamsi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'muruna wa lam yanhana. Kami solat 2 rakaat sebelum maghrib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan kami itu, namun baginda tidak menyuruh dan tidak pula melarang untuk berbuat demikian. Al-Hafiz dalam kitab Fathul Bari menjelaskan semua dalil-dalil berkaitan dengan solat sunat sebelum maghrib menegaskan keutamaan mengerjakan secara singkat dan ringan, sama seperti hanya solat sunat fajar. Demikianlah para jemaah perbincangan tentang solat sunat sebelum maghrib. Maka ada tak solat sunat sebelum maghrib? Jawapannya ya, memang ada solat sunat sebelum maghrib. Tetapi penekanannya tidak sama seperti penekanan selepas maghrib. Jadi kita lihat kepada keadaan. Kalau sekiranya memang kesuntukan waktu, kita lebih utamakan solat sunat selepas maghrib. Dan memandangkan solat sunat kerana maghrib itu ringkas waktunya, nak beri masa peluang kepada jemaah-jemaah yang lain, maka kita pun tinggalkan solat sunat sebelum maghrib supaya dapat mendirikan solat fardu maghrib, supaya jemaah-jemaah yang lain, katakan kalau kita berada di satu tempat, kita mengungsi tempat solat, maka janganlah kita memanjang-manjangkan. Ini ringkasan para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, masih lagi perbincangan tentang solat sunat rawatib ghairu muakkad. Solat-solat sunat rawatib yang kurang penekanannya. Apakah dia? Next one. Solat yang berikutnya adalah solat sunat sebelum isyak. Sebelum isyak. Kerana kalau solat sunat selepas isyak memang digalakkan. Memang sangat-sangat digalakkan. Muakkad. Ini ghairu muakkad. Maka dia itu adalah solat sunat sebelum isyak. Dalil 2 rakaat sebelum isyak adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan ulama hadis daripada Abdullah bin Mughaffal daripada Nabi SAW, di mana baginda SAW bersabda, baina kulli adzaini salatun, thumma qala fi thalithati liman sya'. Nabi SAW menyebutkan di antara 2 azan solat. Di antara 2 azan memang ada solat. Di antara 2 azan memang ada solat. Liman syak, barang siapa yang inginkan. Apa maksud 2 azan? 2 azan itu, pertama, laungan azan masuk waktu. Kedua, yang disebutkan azan kedua adalah qomat, dilaungkan qomat. Kalau telah dilaungkan azan masuk waktu, sementara menantikan qomat, yakni azan kedua, nescaya ada solat sunat di tengahnya itu tadi. Barang siapa yang inginkan. Dan memang kalau kebetulan memang ada waktu. Disebutkan juga hadis Ibnu Hibban daripada Ibnu Zubair bahawasanya Nabi SAW bersabda, ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadaiha rak'atan. Tidak ada satu solat fardu yang mana
pun, melainkan mesti didahului dengan 2 solat sunat. Jadi di sini kita dapat lihat Rasulullah menyebutkan secara umum di antara semua solat fardu tu, kalau dapat sebelum solat fardu tu kita laksanakan 2 rakaat. Maka nescaya secara umum memanglah semua solat fardu kalau kita nak buat sebelum solat fardu 2 rakaat, silakan. Cuma penekanannya sangat-sangat ditekankan kalau solat fardu kita nak buat sebelum solat fardu, solat sunat adalah solat fardu subuh dan solat fardu zuhur. Ini yang kita sangat-sangat digalakkan, tunaikan solat qabliyatan. Jadi itu yang disebutkan tadi yang telah kita kupaskan. Tetapi kalau solat fardu asar, sebelum maghrib, sebelum isyak, maka barang siapa yang inginkan silakan, barang siapa tidak inginkan silakan. Baik, hadis berikutnya, disunatkan memisahkan antara solat fardu dengan solat sunat sekadar cukup satu solat. Dari seorang lelaki yang termasuk sahabat Nabi SAW, dia berkata, anna Nabiya SAW shalla asra faqama rajulun yusalli fara'ahu umara faqala lahu ijlis fa innama halaka ahlul kitabi annahu lam yakun li salatihim faslun. Baik, ketika Rasulullah SAW hendak mengerjakan solat asar, tiba-tiba seorang lelaki berdiri untuk mengerjakan solat sunat. Gelagat ini dilihat oleh Umar dan lantas berkata, duduklah dahulu. Sesungguhnya penyebab kebinasaan antara lain ahlul kitab zaman dahulu adalah disebabkan mereka tidak memisahkan antara solat fardu dengan solat sunat. Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, benar sekali apa yang dikatakan Ahsinul Ibnul Khattab, baik apa yang disebutkan oleh Umar Ibnul Khattab. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi di sini dapat kita lihat, kalau sekiranya kita inginkan, maka kita boleh tunaikan solat sunat. Cuma kalau dapat selepas solat sunat itu, kita jangan biasakan solat sunat terus bangun solat fardu. Maksudnya, kita solat sunat 2 rakaat, dah habis saja, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun, Allahu Akbar. Jangan kita buat demikian. Kita adakan faslun. Faslun tu kita adakan gap, ya. Kita adakan masa jarak sedikit. Selepas kita beri salam, istighfar sedikit. Ada masa untuk memisahkan solat sunat dengan solat fardu. Itu yang sebaiknya, ya. Jangan kita langsung tunaikan seolah-olah solat sunat itu terus bangun rakaat ketiga. Maksudnya begitu. Baik, demikianlah antara lain para jemaah solat rawatib. Ringkasan. Apabila kita katakan tentang solat rawatib, jadi habis perbincangan kita tentang solat rawatib, ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, solat sunat terbagi pada 2 jenis secara rumusan. Satu jenis solat sunat yang mengiringi solat fardu, satu lagi jenis solat sunat yang bukan mengiringi solat fardu. Ya. Solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu, ini disebutkan solat qabliyatan, ba'diyatan, disebutkan juga sebagai solat-solat rawatib. Solat rawatib terbagi kepada 2, seperti mana telah kita bincangkan. Satu solat rawatib muakkad, satu solat rawatib ghairu muakkad. Maksudnya solat rawatib yang sangat digalakkan, dan yang kedua solat rawatib tetapi kurang digalak, kurang penggalakannya, kurang penekanannya. Solat sunat rawatib yang sangat digalakkan adalah 10 atau 12 rakaat setiap hari. Apakah dia? Saya ulangi sekali lagi. Dia itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, atau nak buat 2 rakaat sebelum zuhur juga diperbolehkan, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ini adalah solat-solat rawatib muakkad yang sangat digalakkan. Cuba beristiqamah dengannya. Solat rawatib yang ghairu muakkad, yang kurang penekanannya adalah solat-solat sunat sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isyak 2 rakaat. Jadi solat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isyak memang ada solat sunatnya, cuma kurang penekanan. Sekali-sekala kita nak buat silakan, sekali-sekala kerana waktu kita tinggalkan, tak mengapa. Sebab itu kita lihat di masjid-masjid, kebanyakan masjid tidak mendirikan solat sunat maghrib qabliyah maghrib, kerana dia tu ghairu muakkad, dan kita juga ingin memberikan peluang untuk mendirikan solat sunat
solat fardu maghrib itu dengan sempurna dan mungkin ada kuliah selepas maghrib. Contoh para jemaah, inilah solat-solat rawatib. Selain daripada ini, tak ada solat rawatib. Tak ada solat rawatib selepas fajar, selepas subuh, tak ada. Tak ada solat sunat rawatib selepas asar, tak ada. Ni semua para jemaah solat-solat rawatib. Jadi solat sunat, ada solat sunat yang mengiringi solat fardu. Jenis kedua, solat-solat sunat yang bukan mengiringi solat fardu. Mengenai solat sunat yang mengiringi solat fardu, solat rawatib telah kita kupaskan. Sekarang kita nak bincangkan jenis yang kedua, solat-solat sunat yang bukan mengiringi solat fardu, bukan solat rawatib. Apakah dia? Baik, di sini perbincangan seterusnya. Baik, apakah solat-solat sunat yang lain yang bukan mengiringi solat fardu? Pertama, solat witir. Antara solat-solat sunat ini, kalau kita lihat berbagai-bagai solat sunat, ada solat-solat sunat ini yang sangat digalakkan. Kalau dapat, jangan kita tinggalkan. Apakah dua jenis solat sunat yang sangat digalakkan? Pertama, solat sunat sebelum subuh. Cuba beristiqamah, jangan tinggalkan. Rakatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Telah kita kupaskan. Yang kedua ini adalah solat sunat witir. Solat sunat witir juga adalah solat sunat yang sangat digalakkan. Apakah dia? Perbincangan solat sunat witir kita kupaskan di sini. Baik, jenis kedua, solat witir. Keutamaan dan hukumnya. Pertama sekali, solat witir termasuk solat sunat muakkad yang dituntut dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW, di mana ada menyebutkan hadis. Jadi disebutkan solat sunat witir ni solat sunat muakkad. Muakkad tu sangat digalakkan. Dia bukan tergolong dalam rawatib. Rawatib tu mengiringi solat fardu. Pasal solat witir tak ada kena-mengena dengan solat fardu. Kita bukan solat witir itu selepas solat fardu. Solat fardu tu habis. Solat witir ini dia berdiri dengan sendirinya, tetapi dia sangat digalakkan. Solat witir, witir itu ganjil. Dan witir itu berapa rakaat nak buat, bagaimana nak buat akan kita kupaskan. Cuma penekanannya adalah dia tu sangat digalakkan. Kalau dapat kita usaha untuk jangan sampai meninggalkan solat witir. Untuk pengetahuan para jemaah, solat witir bukan hanya disunatkan pada bulan Ramadan. Solat witir disunatkan untuk didirikan setiap hari. Sehingga ada riwayat mengatakan Nabi ketika bermusafir, Nabi meninggalkan sebahagian solat rawatib. Tetapi solat witir Nabi tetap laksanakan. Jadi atas dasar demikian, kita cuba sedaya upaya untuk mendirikan solat witir. Rasul daripada Ali radhiyallahu anhu katanya, innal witra laisa bi hatmin ka salatikumul maktubah walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awtir thumma qala ya ahlal Quran awtiru fa inna Allaha witrun yuhibbul witr. Ali menjelaskan bahawasanya sebenarnya witir bukanlah solat fardu seperti mana solat 5 waktu yang diwajibkan ke atas kamu. Tetapi Rasulullah SAW berwitir, mendirikan solat witir. Dan Nabi mengatakan, wahai ahlul Quran, autiru, kerjakanlah solat witir. Fa inna Allaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ganjil dan suka kepada ganjil. Allah Ta'ala tu witir. Witir tu ganjil dan suka yuhibbul witr, dan suka kepada perkara yang ganjil. Maksudnya perkara-perkara yang ganjil dan antara lain di sini adalah disebutkan Nabi SAW memang menggalakkan ahlul Quran, mereka-mereka yang pengamal Al-Quran, pendukung Al-Quran, supaya mendirikan solat witir. Atas dasar demikian, cubalah kita seperti mana saya sebutkan tadi, mendirikan bukan hanya solat 5 waktu, akan tetapi kita mendirikan juga solat witir. Pendapat Imam Abu Hanifah yang menegaskan bahawasanya solat witir wajib merupakan pendapat lemah. Ibnu Al-Munzir berkata, aku tidak pernah mengetahui seorang pun yang bersetuju dengan pendapat Abu Hanifah dalam masalah ini. Untuk pengetahuan kita, kita mengetahui solat fardu 5 waktu. Betul.
solat witir adalah disunatkan. Tetapi untuk pengetahuan kita, ada sebahagian pendapat, antara lain pendapat Imam Abu Hanifah, menjelaskan solat witir itu wajib. Sebab tu kalau kita lihat sebahagian tempat, antara lain masjid-masjid Hanafi katakan, mereka beristiqamah mendirikan solat witir kerana bagi mereka solat witir itu wajib. Cuma jumhur ulama menjelaskan yang wajib sebenarnya bukan 6 rakaat, 6 waktu. Yang wajib adalah 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Witir tidak disebutkan sebagai antara solat-solat fardu yang wajib. Jadi sebab tu penulis mengatakan itu adalah pendapat yang lemah yang mengatakan witir itu wajib. Menurut riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, bahawasanya Al-Mukhdiji, salah seorang daripada Bani Kinanah, diberitahu oleh seorang lelaki daripada kalangan sahabat Ansar yang dikenali dengan nama panggilan Abu Muhammad, bahawasanya witir adalah wajib. Kemudian Al-Mukhdiji pergi menjumpai Ubadah dan bin As-Samit dan menceritakan bahawasanya Abu Muhammad mengatakan witir itu wajib. Mendengar itu Ubadah bin Samit berkata, sungguh bohong besar apa yang dikatakan Abu Muhammad. Aku sendiri pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu tabaraka wa ta'ala ala ibad. Solat 5 waktu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas seluruh hamba-Nya. Baik. Jadi maksudnya di sini para jemaah, sebenarnya saya katakan untuk kita dalam jumhur pendapat ulama menjelaskan solat sunat witir, solat witir hukumnya sunat. Cuma seperti mana saya sebutkan tadi, ada pendapat yang mengatakan wajib. Jadi perbincangan di sini adalah untuk menyanggah, untuk menolak pendapat yang mengatakan witir itu wajib. Ringkasan, witir tak wajib, witir itu sunat. Antara dalilnya adalah kalau kita lihat, yang wajib tu apa? Kalau witir tu wajib, berarti selain daripada solat 5 waktu, ada solat witir juga yang wajib. Tidak. Yang wajib sehari semalam hanya 5 waktu. Berdasarkan hadis Nabi SAW menyebutkan, khamsu salawatin katabahunna Allahu tabaraka wa ta'ala alal ibad. Di mana disebutkan solat 5 waktu yang telah diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-hambanya adalah 5. Barang siapa yang mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan satu daripadanya, disertai dengan anggapan meremehkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan memasukkannya ke dalam syurga. Barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka tidak berjanji sesuatu apapun untuk dimasukkan ke dalam syurga. Boleh jadi Allah menyiksanya dan boleh jadi juga Allah mengampuninya. Jadi barang siapa yang beristiqamah mendirikan solat 5 waktu, berdasarkan hadis ini Allah menjanjikannya syurga. Jadi ada 2 pengajaran di sini. Pengajaran pertama, sedaya upaya cubalah solat 5 waktu, jangan tinggalkan. Kerana barang siapa mendirikan solat 5 waktu berdasarkan hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikannya syurga. Tetapi barang siapa yang tidak mendirikan solat 5 waktu, tak ada janji daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak masukkan syurga dengan rahmat Allah, sila Allah Ta'ala masukkannya. Kalau tidak, itu adalah urusan hak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang mentadbir alam ini. Cuba sedaya upaya dalam apa juga hal istiqamah untuk melaksanakan solat 5 waktu. Jangan meremehkan, jangan mengambil mudah. Pengajaran pertama. Pengajaran kedua, hadis ini menunjukkan 5 waktu, tak disebutkan 6 waktu. Jadi ulama dalam bab ini menegaskan maka witir tak termasuk. Jadi yang wajib tu 5 waktu, bukan 6 waktu. Baik, kita memahami perkara tersebut. Alhamdulillah. Dalam hadis yang lain juga, menurut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Talha bin Ubaidillah, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lain, khamsu salawatin katabahunna Allahu fil yaumil wal lailah, wa qala a'rabi hal alayya ghairiha, qala la illa an tatawwa. Jadi Rasulullah SAW satu ketika pernah ditanya oleh seseorang apakah yang diwajibkan ke atasnya untuk mendirikan setiap hari. Nabi mengatakan 5 waktu yang telah diwajibkan. Orang tadi tanya, ada tak yang lain yang aku diwajibkan? Nabi katakan tidak, kecuali kalau kau nak laksanakan solat sunat. Maka daripada sini perbincangan kita, adakah solat witir wajib atau sunat? Jumhur ulama menjelaskan bahawasanya solat witir adalah sunat dan bukan wajib.
ia menolak pendapat dalam mazhab Hanafi yang menjelaskan solat witir itu wajib. Alhamdulillah. Perbincangan kita tentang solat witir, apa hukumnya telah kita kupaskan, dia itu wajib. Tetapi seperti mana saya sebutkan tadi, ulama sangat-sangat menggalakkan. Jadi ia itu disebutkan sebagai solat sunat muakkad yang sangat-sangat digalakkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau dapat cuba beristiqamah untuk laksanakan solat witir pada setiap malam. Alhamdulillah, sepanjang bulan Ramadan kita solat tarawih, kita solat witir. Akan tetapi selepas bulan Ramadan, sebahagian besar jemaah kita meninggalkan solat witir. Itu satu perkara yang sangat rugi. Jadi para jemaah, kalau dapat istiqamah, cuba laksanakan solat witir. Rasulullah menyeru, ya ahlul Quran, wahai mereka-mereka yang mendukung Quran, yang membaca Quran, yang menggelarkan mereka itu ahlul Quran, awtiru, solatlah witir. Ini contoh para jemaah. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah Ta'ala itu ganjil dan suka pada ganjil. Yang disebutkan ganjil tu, witr maksudnya ganjil. Jadi solat witir tu, al-witru maksudnya ganjil. Kenapa disebutkan ganjil? Kerana kita tunaikan solat dengan bilangan yang ganjil. Solat witir, berapa bilangannya? Yang seringkali kita laksanakan 3 rakaat. Boleh kita laksanakan 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, bahkan boleh laksanakan 1 rakaat. Akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Cuma apabila kita katakan solat witir, Ustaz katakan nak cuba laksanakan solat witir, bilakah waktu solat witir? Adakah kita mesti solat witir itu di penghujung malam? Adakah kita boleh solat witir selepas solat fardu isyak? Baik, pertama sekali kita nak identify bila waktu solat witir. Baik, kita lihat di sini. Di muka surat 455 daripada kitab fiqh sunnah kita, waktunya. Baik, waktu solat witir. Para ulama bersepakat bahawasanya waktu solat witir bermula sesudah solat isyak dan berterusan sehingga masuk waktu fajar. Daripada Abu Tamim Jaishani radhiyallahu anhu bahawasanya Amr bin Al-As pernah menyampaikan khutbah di hadapan kaum muslimin pada hari Jumaat dan beliau menjelaskan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah secara umum. Okey, baik. Apabila kita katakan kita nak solat witir, Ustaz, bila boleh solat witir? Solat witir itu waktunya selepas solat fardu isyak sampai sebelum subuh. Boleh tak saya solat witir selepas maghrib saya solat witir? Tak boleh. Kerana belum masuk waktu. Waktu witir selepas solat isyak sebelum subuh. Boleh tak saya solat witir sebelum solat isyak? Tak boleh. Solat witir selepas fardu isyak. Jadi kita solat isyak dahulu. Boleh tak saya solat witir immediately selepas solat fardu isyak? Saya ni sibuk Ustaz, ataupun saya ni takut tak mampu nanti tak bangun pagi. Lepas solat fardu isyak, selepas salam, selepas baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, saya solat ba'diyah isyak. Lepas ba'diyah isyak, terus saya solat witir. Boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Satu lagi senario. Dia mengatakan, Ustaz, saya ni nak solat ba'diyah isyak pun tak sempat lah Ustaz, saya tempat kerja dan sebagainya. Lepas solat fardu isyak, terus saya solat witir. Boleh tak? Jawapannya boleh. Jadi dia boleh laksanakan solat witir selepas solat fardu isyak. Boleh tak saya tunaikan solat fardu isyak, lepas solat isyak, kemudian saya solat sunat, lepas tu saya tidur, di waktu malam saya bangun, saya solat witir. Boleh tak? Boleh sangatlah tu. Satu lagi, satu orang ni dia solat witir, dia solat fardu isyak, kemudian lepas solat isyak dia tidur, katakan rehat, dia nak bangun subuh. Subuh pukul 5.45, dia bangun 5.20, lepas bangun dia berwuduk. Dia berwuduk sebelum solat subuh, menantikan fardu subuh, dia tunaikan solat witir. Boleh ke tidak? Boleh sangatlah tu. Kerana apa? Solat witir selepas solat, waktunya selepas fardu isyak, selagi mana belum masuk waktu subuh, maka boleh solat witir. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Pada satu ketika, Abu Tamim menjelaskan bahawasanya Amr bin Al-Ash pernah menyampaikan khutbah. Di dalam khutbah itu dia menceritakan,
Abu Basrah memberitahu kepadaku bahawasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu menambahkan solat pada kamu, iaitu solat witir. Oleh itu kerjakanlah solat itu antara isyak sehingga solat fajar. Abu Tamim berkata, kemudian Abu Dhar menarik tanganku dan mengajak masuk ke dalam masjid menuju tempat Abu Basrah radhiyallahu anhu, lalu bertanya, benarkah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dikatakan oleh Ammar itu? Abu Basrah menjawab, ya, aku sendiri pernah mendengar demikian itu daripada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Daripada Abu Mas'ud pula Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah SAW yutiru awwalal laili wa awsatuhu wa akhiruhu. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan bahawasanya Nabi pernah solat witir pada awalnya, pada pertengahan waktu dan pada akhir waktu. Semua waktu Nabi SAW pernah mendirikan solat witir padanya. Jadi kita boleh solat witir pada awal waktu. Awal waktu berarti selepas solat fardu isyak. Boleh kita tunaikan pada pertengahan waktu di waktu malam. Boleh kita laksanakan pada penghujung waktu sebelum solat subuh. Dari Abdullah bin Abu Qais katanya pula, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang witir Rasulullah SAW. Beliau menjawab, ada kalanya baginda berwitir pada permulaan malam, tetapi ada kalanya pula pada penghujung malam. Aku bertanya lagi, adakah bacaan beliau itu dengan suara perlahan atau suara kuat? Aisyah menjelaskan, kedua-dua cara tersebut pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ada kalanya dengan suara perlahan dan ada kalanya dengan suara yang kuat. Terkadang baginda juga mandi junub terlebih dahulu dan kemudian tidur. Terkadang hanya berwuduk dan kemudian terus tidur dan sebagainya. Jadi di sini menunjukkan dalil dari segi maksudnya witir. Bilakah waktu solat witir? Pada awalnya boleh, pertengahannya boleh, penghujungnya. Awalnya berarti selepas solat fardu isyak, dibolehkan kita laksanakan. Pertengahan di waktu malam, penghujung sebelum solat subuh, diperbolehkan. Baik, persoalan seterusnya. Persoalan seterusnya dalam solat witir, mana lebih afdal? Adakah lebih afdal kita tunaikan pada awalnya, berarti sejurus selepas solat fardu isyak, atau pertengahannya, atau penghujungnya? Perkara seterusnya akan kita nak mengetahui juga, solat witir tu selepas, katakan kalau selepas kita tunaikan solat witir, boleh tak kita tunaikan solat sunat lagi? Boleh tak kita tunaikan solat tahajud kalau kita dah tunaikan solat witir selepas isyak? Atau kalau kita dah tunaikan solat witir lepas isyak, kita nak solat tahajud, nak kena tutup witir tadi, kemudian buka witir dan sebagainya. Atau bagaimana cara sebenarnya? Ada pula orang katakan, Ustaz, saya diberitahu kalau kita dah solat witir di waktu awal, kalau kita di akhirnya kita solat witir 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu sebenarnya bukan witir. Witir itu ganjil. Jadi bagaimana persoalan ini? Kemudian kita nak tahu juga mengenai, ada yang mengatakan solat witir itu kita baca doa kunut. Doa kunut nak baca daripada awal Ramadan atau hanya pada pertengahan Ramadan? Atau pada setiap hari kita baca doa kunut? Apa sejarah doa kunut pada solat witir ini? Daripada mana datang doa kunut pada solat witir? InsyaAllah perkara-perkara itu insyaAllah akan kita bincangkan pada pertemuan akan datang. Jadi pada pertemuan akan datang nanti kita akan sambung perbincangan tentang solat witir, mengenai afdalnya waktunya bila kita nak solat witir, dan kalau kita dah tunaikan solat witir, boleh tak kita solat tahajud? Mesti tak witir itu dijadikan solat yang terakhir? Dan kalau kita nak tahajud, adakah kita nak kena tutup witir, buka witir atau sebagainya, menambahkan solat witir lagi? Dan mengenai doa kunut akan kita kupaskan. Membaca doa kunut pada solat witir sebenarnya disunatkan pada setiap malam atau setiap Ramadan, atau hanya pada 15 Ramadan seterusnya, seperti mana yang sering kali kita buat, dan apa dalil-dalilnya? Apa sebenarnya, daripada mana sejarah doa kunut pada solat witir? Semua akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Untuk hari ini memandangkan masa, kita henti pengajian kita di muka surat berapa ni? Di muka surat 457. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan seterusnya pada minggu akan datang dalam pertemuan, dalam meneruskan perbincangan solat witir kita.
Seperti biasa para jemaah, sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan. Para jemaah, sesiapa yang ada soalan boleh typekan soalannya di sini dan kita akan membincangkannya di sini. Untuk pengetahuan kita, soalan yang saya hanya akan nampak adalah mereka-mereka yang post soalan tersebut di dalam Facebook grup kuliah Ustaz Azmi Abdul Samad. Kalau kita melihat video ini daripada share post, teman-teman kita share, kalau kita tulis soalan tersebut di ruangan sana, saya tak akan nampak. Kerana saya live ni adalah di Facebook group kita ini. Itu satu nokta. Nokta yang kedua, kalau di antara kita jemaah menonton video ini di waktu malam, kemudian mereka tulis soalan, kerana pada ketika itu saya dah tak dapat baca. Kerana ini adalah video live sekarang ini. Kalau kita lihat di waktu malam, video live itu dah habis dah. Jadi saya tak dapat menjawab soalan tersebut secara live. Jadi kalau sekiranya di antara kita ada soalan, boleh kita tulis di ruang komen, insya-Allah. Silakan para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Soalan pertama di sini. Soalan daripada Puan Fatih Aman. Soalan pertama, berapa lama jarak masa untuk lakukan antara solat sunat rawatib dan solat fardu? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, solat rawatib qabliyatan berarti solat sunat sebelum solat fardu. Jadi apabila kita telah masuk waktu, telah masuk sesuatu waktu solat, kemudian kita boleh tunaikan solat qabliyah. Selepas solat qabliyah, kemudian selepas solat qabliyah, kita dah pun boleh mendirikan solat fardunya. Cuma seperti mana telah kita kupaskan tadi, kita jangan buat terus menerus. Jangan maksudnya kita beri salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun Allahu Akbar. Jangan. Jadi selepas itu kita istighfar, berikan jarak beberapa saat tadilah. Jadi dapat kita melihat agak-agak orang kalau daripada jauh tu dapat bezakan. This is not a continuous solat. Lepas salam tu kita tukar tempat duduk, cara duduk kita zikrullah atau sebagainya, kemudian kita berdiri. Sebaiknya sebelum solat fardu kita lakukan qomat. Maksudnya begitu. Ada tak masa tertentu untuk kita gapkan in between? Tak ada masa tertentu untuk gap. Selepas salam pertama, selepas salam solat qabliyah, kemudian beberapa saat boleh kita dirikan solat fardu. Atau dalam senario yang lain, seorang tu dah lepas solat qabliyatan, kemudian dia nak nantikan jemaah-jemaah yang lain, diperbolehkan walaupun sampai 5 minit atau 10 minit. Ataupun dia dah tunaikan solat qabliyatan, kemudian kebetulan lah katakan ada tamu datang. Allah, ada tamu pula. Dia layan tamunya pulang, baru dia solat fardu. 1 jam kemudian pun diperbolehkan. Soalan kedua, qada solat sunat, adakah niat solat sunat itu ditambah qadaan? Baik, apabila kita nak tunaikan salat qada tadi, qada di sini adalah katakan atas sebab-sebab tertentu kita tertinggal. Ini pertama sekali, ini hanyalah untuk mereka-mereka yang beristiqamah, konsisten, hari-hari melakukan solat sunat itu. Di mana kalau hari-hari dia melaksanakan solat sunat qabliyah tadi, satu hari dia tertinggal, rasa rugi sangat. Sedih, macam sayang itu. Pasal tadi tak dapat tunaikan solat sunat qabliyah subuh pasal dia terlewat. Jadi atas dasar demikian, dia boleh solat qada qabliyah subuh selepas solat fardu subuh atau pada waktu duha nanti. Boleh. Cuma persoalan, adakah dia nak sebut qadaan? Terpulanglah. Telah kita kupaskan dalam perbincangan tentang niat, niat yang kita lafazkan itu hanya lafaz niat. Yang penting dalam hati kita, aku nak tunaikan solat qabliyah subuh yang tertinggal. Ataupun dia nak tunaikan solat qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur yang dia tertinggal atau sebagainya, maka innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu dengan niat. Allah Maha mengetahui apa yang diniatkan, insya-Allah. Jadi kalau dia tak sebutkan qadaan pun diperbolehkan. Soalan seterusnya daripada Puan Mariana Hasan. Salam Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, jika solat berjemaah dan imam tertinggal tahiyat awal, selepas itu apabila dia ditegur makmum subhanallah, kemudian imam duduk tahiyat awal, makmum masih di tahiyat awal, betul tak solat tersebut? Batal tak solat tersebut? Baik, di sini kita lihat pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu telah kita mengetahui ada sebahagian amalan yang disebutkan sebagai rukun solat, ada sebahagian perkara disebutkan sebagai sunat-sunat solat.
Kalau rukun solat kita tertinggal, kita wajib gostan untuk sempurnakan rukun tadi. Rukun solat kalau kita tinggalkan dengan sengaja, batal solat kita. Kalau kita tinggalkan tak sengaja, tak batal, tetapi kita kena sempurnakan. Itu kalau rukun solat. Contohnya, kita tertinggal Fatihah. Tak sempurna rakaat tersebut. Kita takbir rakaat kedua, terus baca qul huwallahu ahad, lupa dah baca Fatihah. Lepas tu rukuk. Lepas rukuk baru aku teringat, tadi aku belum baca Fatihah. Gostan balik. Diri balik baca Fatihah, kemudian baca qul huwallahu ahad, baru kalau tak baca qul huwallahu ahad pun kita baca Fatihah, lepas tu rukuk semula. Pasal itu rukun. Soalan ini bertanya tentang meninggalkan duduk tahiyat awal, tasyahud awal. Tasyahud awal rukun ke sunat? Dia tu bukan rukun, dia tu sunat. Baik, memandangkan dia tu sunat, kalaulah imam tertinggal tasyahud awal, makmum kena ikut imam. Jadi maksudnya ini pada rakaat kedua. Imam dah sujud. Imam duduk antara dua sujud. Imam sujud sekali lagi. Kemudian imam bangun, Allahu Akbar. Sepatutnya duduk tahiyat awal, tetapi imam terlupa atau tertinggal. Jadi dalam hal itu, makmum sebenarnya boleh terus ikut imam, tinggalkan tasyahud awal. Kerana tasyahud awal tu bukan wajib. Cuma katakan, ketika kita nak bangun, ataupun ketika imam nak bangun, imam teringat, ini rakaat kedua. Memandangkan rakaat kedua, aku kena duduk tasyahud awal. Jadi dalam hal itu, macam mana? Adakah kalau dia dah berdiri, dia kena duduk balik? Di sini kita lihat. Kalau katakan kita ni, jadi imam atau kita solat sendirian, kalau kita tertinggal tasyahud awal, kita dah sujud, ni rakaat kedua ya, sujud, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, sujud sekali lagi. Sepatutnya lepas ni tasyahud awal, tapi kita terlupa, Allahu Akbar, kita dah berdiri. Memandangkan kalau kita dah berdiri straight, jangan gostan balik, jangan duduk, tinggalkan tasyahud awal, kita dah terlupa. Akan tetapi, kalau kita teringat, kita nak tengok bila teringat kita. Kalau teringat kita, seperti yang saya katakan, kita dah berdiri straight, baru kita teringat, tinggalkan tasyahud awal. Tak perlu tasyahud awal. Akan tetapi, kalau kita teringat ketika kita sedang bergerak, kita dah sujud kali kedua, terus kita duduk ataupun kita terus bangkit. Allah. Ketika kita nak bergerak berdiri, kita teringat. Memandangkan kita dah berdiri straight ke belum? Jawapannya belum berdiri straight. Memandangkan kita belum berdiri straight, baru kita sedang pergerakan nak berdiri, kita boleh duduk balik. Duduk tasyahud awal. Pasal kita belum sempurna berdiri straight. Duduk balik, boleh diperbolehkan. Tetapi kalau kita dah sempurna berdiri straight, teruskan. Jangan duduk. Kerana duduk tasyahud awal itu, membaca tasyahud awal adalah sunat. Jadi kita dapat bezakan. Kemudian kita akan sujud sahwi yang telah kita kupaskan. Persoalan ini, katakan dalam senario yang disebutkan oleh Puan Mariana ini, imam terlupa tasyahud awal. Jemaah belakang ingat. Jadi imam ketika nak bangun, imam Allah. Jemaah belakang ingatkan imam, subhanallah. Jadi imam Allah. Memandangkan imam belum berdiri straight, imam boleh duduk. Duduk, membaca tasyahud awal bersama-sama makmum sekali. Boleh. Akan tetapi, kalau imam dah berdiri straight, Allahu Akbar, jemaah kat belakang tunggu. Ini tasyahud awal ni rakaat kedua. Jemaah kat belakang pun baca, subhanallah. Okey, senario demikian kita kena ambil dia sebagai case tadi. Kalau imam dah berdiri straight, jemaah kat belakang dah tak perlu subhanallah. Kerana ini bukan wajib, ini sunat. Jemaah kat belakang kena berdiri. Tinggalkan tasyahud awal. Ikut imam. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Imam dah berdiri straight, tak payah duduk. Jadi jemaah kat belakang terus kena berdiri. Persoalan, katakan for whatever reason, memandangkan imam dah berdiri straight, jemaah kat belakang baca subhanallah, imam ni rakaat kedua, imam pun duduk. Jadi macam mana? Okey, untuk pengetahuan kita, pertama sekali imam kalau dah berdiri straight, tak perlu duduk, teruskan solatnya. Pasal tasyahud awal adalah sunat seperti yang saya sebutkan. Akan tetapi, kerana kedua mereka confused. Kadang-kadang kita dah belajarlah. Tapi berlaku satu perkara confused. Dan that particular spur of the moment, tak tahu apa nak buat.
Jemaah kat belakang sepatutnya tinggalkan tasyahud awal, terus berdiri ikut imam. Tetapi ada di antara mereka baca subhanallah. Imam pun sepatutnya teruskan. Jadi kalau imam teruskan, jemaah kat belakang harus berdiri, tinggalkan tasyahud awal, ikut bersama imam. Tetapi memandangkan jemaah kat belakang dan subhanallah, imam pun duduk balik. Seperti yang saya katakan, seharusnya tak perlu duduk, tetapi memandangkan kerana sama ada jahil, tak mengetahui, atau saya yakin bukan kerana jahil lah, mungkin kerana confused atau kerana gamam seketika, pada ketika itu dah tak tahu apa nak buat, kita pun terbuat demikian, atas dasar demikian taklah sampai batal, tetapi tak perlu sampai berbuat demikian. Seperti mana saya katakan, imam itu kalau dah sempurna berdiri, terlupa tasyahud awal, tinggalkan tasyahud awal, dan jemaah memandangkan imam tak membaca tasyahud awal, jemaah pun tinggalkan tasyahud awal, ikut imam, kerana tasyahud awal itu adalah sunat. Solatnya tidak batal insya-Allah, dan di akhirnya nanti boleh sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, soalan seterusnya. Salam Ustaz, Puan Saimah Kasim bertanya, kalau kita tertinggal tasyahud awal dan kita teringat pada rakaat keempat, bagaimana cara kita tambahkan rakaat yang tertinggal? Kalau kita tertinggal tasyahud awal dan kita teringat pada rakaat keempat, bagaimana cara kita tambahkan rakaat yang tertinggal? Tasyahud awal, tahiyat awal. Baik, seperti mana saya sebutkan, ini soalannya adalah kalau seseorang itu tertinggal tahiyat awal, tasyahud awal, rakaat kedua dia buat tahiyat awal, kemudian dia tertinggal, dia terlupa, dia teringat pada rakaat keempat, apa nak kena buat? Saya sebutkan sekali lagi, sama dengan soalan yang pertama. Tasyahud awal hukumnya sunat, bukan rukun. Memandangkan hukumnya sunat, kita tertinggal tahiyat awal pada rakaat kedua, solat kita tetap sah. Tak perlu kita gantikan rakaat-rakaat yang tertinggal. Rakaat yang tertinggal semua sempurna. Apa yang nak kena buat nanti pada rakaat yang keempat itu, selepas kita membaca tahiyat akhir, selepas habis tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, kita pun solat, kita pun sujud, disebutkan sebagai sujud sahwi. Bagaimana sujud sahwi telah kita belajar sebelum ini. Fil alamina innaka hamidum majid, dah habis solat kita pun takbir Allahu Akbar. Kita boleh baca subhana man la yanamu wa la yashu, atau kita baca subhana rabbiyal a'la seperti bacaan ketika solat, seperti sujud. Terus Allahu Akbar, duduk, sujud sekali lagi Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar, terus beri salam. Itulah sujud sahwi yang telah kita belajar. Jadi persoalannya kepada soalan tadi, kalau seseorang itu tertinggal tahiyat awal, apa dia nak kena buat? Dia tak perlu gantikan rakaat, dia tak perlu gantikan, tak perlu ulangi tahiyat awal yang dia tertinggal, dia hanya gantikan dengan sujud sahwi. Dan hukum sujud sahwi itu disunatkan. Soalan seterusnya daripada Puan Rabi'ah. Salam Ustaz, sedang duduk rukuk dalam rakaat yang berikutnya, ada rasa was-was jika sudah atau belum baca suratul Fatihah atau surah. Apakah yang harus dilakukan? Baik, seseorang itu selepas dia takbir, katakan dah habis sempurna rakaat pertama, masuk rakaat kedua Allahu Akbar, lepas rakaat kedua dia dah baca Fatihah, dah baca surah, kemudian dia rukuk Allahu Akbar. Ketika rukuk ni datang muskil. Tadi rakaat pertama, tadi ketika berdiri aku baca Fatihah ke tak? Para jemaah yang dirahmati Allah, muskil-muskil begini adalah was-was yang perlu kita tinggalkan. Tinggalkan saja. Awak dah berdiri, awak dah rukuk, berarti dah bacalah suratul Fatihah. Jadi jangan kita layankan. Kalau kita layankan perkara sedemikian, nescaya pada setiap waktu solat kita akan kena perkara itu. Pasal ini penyakit was-was. Kita akan, kalau kita layankan was-was kita, nanti rakaat berikutnya sama juga. Rakaat berikutnya sama juga. Nanti rakaat berikutnya aku dah sujud satu kali ke sujud dua kali. Nanti perkara itu akan ulangi. Jadi kita tinggalkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tinggalkan. Ini adalah was-was daripada syaitan. Itu pertama. Kedua, sebaiknya kalau ketika kita berdiri baca suratul Fatihah, sebaiknya kita cuba hayatilah. Jadi kalau kita cuba hayati, nescaya kita akan dapat dengar apa, kita dapat ingat apa yang kita baca. Dan sebaiknya kalau kita baca tu, biar kita baca di mana kita sendiri dapat mendengarnya. Ucapan, walaupun kita tak mengucap keluar suara, tetapi ungkapan tu, komat kamit bibir kita, kita sendiri dapat mendengarnya dan kita dapat menghadirkan diri ketika membaca suratul Fatihah. Ini untuk elakkan daripada kita tak tahu dah baca ke belum dan sebagainya. Dan rakaat sebaiknya juga setiap rakaat itu kita tukar surah-surah yang berbeza.
Jangan surah yang sama rutin saja, itu buat kita keliru. Dah baca ke belum? Jadi kita baca surah berbezalah, surah At-Tini Wat-Tini Waz-Zaitun, surah Alam Nashrah Laka Sadrak, surah Wailul Likulli Humazatil Lumazah. Jadi surah-surah yang berbeza, jadi kita hadir. Oh, tadi rakaat pertama kita baca surah ni, rakaat kedua baca surah yang lain. Zuhur baca lain pula, Asar baca lain pula. Itu contoh. Baik, soalan seterusnya daripada Puan Jamila. Bagaimana kerjakan solat muakkad bila kita travel? Kita jamak solat fardu. Baik, untuk Puan Jamila bertanya, kalau kita bermusafir, macam mana kita nak solat muakkad, kita nak solat rawatib? Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, solat rawatib, qabliyatan, ba'diyatan, disunatkan kalau kita berada di dalam negara. Kalau kita bermusafir, gugur solat sunat itu. Jadi ketika kita bermusafir, solat fardu 4 rakaat kita jadikan 2 rakaat. Tujuannya untuk meringankan, memudahkan sebagai rukhsah, kelonggaran yang Allah Ta'ala berikan. Jadi solat fardu yang sangat-sangat dituntut daripada 4 rakaat dah jadi 2 rakaat. Nescaya solat sunat yang lain lagi-lagi tuntutannya digugurkan. Kalau digalakkan untuk kita menunaikan solat sunat rawatib qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, lebih baik kita buat 4 rakaat. Ini secara ringkas lah. Jadi maksudnya, ringkasan, kalau kita bermusafir dah tak perlu tunaikan solat qabliyatan, ba'diyatan. Kecuali solat sunat subuh. Kecuali solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh dan solat witir kita tetap laksanakan walaupun kita bermusafir. Kerana solat subuh itu tak ada kita jamak. Jadi kita solat qabliyah subuh, lepas tu solat fardu subuh. By the time kita jamak maghrib, isyak, ataupun kita solat zuhur, asar, kita buat 2 rakaat, 2 rakaat, qabliyah, ba'diyah semua tinggalkan. Maghrib, isyak, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah semua tinggalkan. Kita hanya buat 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isyak. Dan mereka-mereka yang beristiqamah mendirikan solat rawatib, kalau ketika mereka bermusafir, mereka tak dirikan solat rawatib, akan tetap ditulis pahala seolah-olah pahala mereka melaksanakan amalan-amalan tersebut. Ada dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang mendirikan satu amalan, nescaya amalan itu tetap ditulis walaupun dia tidak mengerjakan. Sebagai contoh ketika dia itu sakit atau bermusafir. Atau kama qala Nabi SAW. Itu maknanya secara ringkas. Jadi kalau kita biasa baca Quran di waktu malam, suatu ketika kita sakit, kita tak baca, nescaya Allah Ta'ala tetap tuliskan amalan itu seolah kita baca. Begitu juga tentang solat rawatib. Ringkasan, ketika musafir tak perlu kita solat rawatib. Wallahu a'lam bishawab. Puan Sharifah Radhiyah bertanya, qada solat sunat rawatib boleh dilakukan pada bila-bila waktu, tak termasuk waktu larangan? Jawapannya boleh dilaksanakan pada bila-bila waktu. Solat sunat sebagai contoh telah kita kupaskan bersama, solat sunat qabliyah fajar. Solat sunat sebelum subuh kalau kita tertinggal kerana kita sampai masjid telah pun masuk waktu subuh, telah didirikan solat fardu subuh. Sedangkan solat sunat sebelum subuh belum kita laksanakan, kalau kita balik rumah kita boleh mendirikan solat sunat sebelum subuh tadi, walau selepas solat fardu subuh, walau sebelum terbit matahari. Secara umum pada waktu yang dilarang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Saya lihat mungkin dah tak ada soalan yang lain. Itulah antara soalan-soalan yang dikemukakan pada hari ini, insya-Allah. Baik, saya lihat pada baiklah, memandangkan masa dan memandangkan waktu para jemaah dan tiada soalan yang lain, sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan akan datang pada waktu yang sama pada minggu hadapan untuk meneruskan pengajian kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Memandangkan kita berada pada bulan Muharram, ingin saya ingatkan bahawasanya nanti disunatkan untuk kita berpuasa sunat pada 9 hari bulan Muharram dan pada 10 hari bulan Muharram. 9 hari bulan Muharram adalah hari Tasu'a dan 10 hari bulan Muharram adalah hari Ashura. Kita digalakkan kita berpuasa sunat pada hari-hari tersebut. InsyaAllah boleh kita ingatkan teman-teman kita yang lain nanti, insyaAllah. Sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.